Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada malam ini kami bersiaran dari Paradise at Pergas bagi menyambung siri perbincangan e-hadis kita yang sudah tertangguh kerana memberikan laluan kepada bulan Ramadan yang baru sahaja berlalu. Jadi rasanya masih lagi boleh untuk saya ucapkan selamat hari raya kepada semua yang setia dengan program kami e-hadis Anjuran Pergas. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membincangkan hadis kita yang ke-17 bertajuk Jom Jadi Baik. Pada malam ini, hadis ini akan mengupas tentang cara-cara ataupun bagaimana panduan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita agar menjadi seorang muslimah yang memiliki tingkah laku yang baik di dunia sehingga ianya memberi manfaat kepada kita di akhirat nanti. Hadis ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Nabi SAW dalam hadis ini Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbuat baik iaitu ihsan atas setiap sesuatu. Kemudian Nabi SAW pun bersabda lagi dalam hadis yang sama, Nabi kata begini, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Dan jika sekiranya kamu membunuh, laksanakanlah dengan cara yang baik. Lalu Nabi kata lagi, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Dan jika sekiranya kalian ingin menyembelih, lakukan sembelihan itu dengan cara yang baik juga. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Nabi kata, hendaklah seseorang daripada kamu menajamkan pisaunya serta menyegerakan sembelihannya. Dalam hadis ini kita dapati ada satu ungkapan kata yang umum, kemudian Nabi SAW memberikan kepada kita dengan contohnya. Okey, saya highlightkan di sini ya. Pertama sekali tadi Nabi kata apa? Innallaha katabal ihsan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan, iaitu mewajibkan ihsan ala kulli syai'. Jadi ungkapan kata yang pertama daripada sabda Nabi itu ialah berbentuk umum. Kemudian bila kita masuk kepada fa'idha qataltum fa'ahsinul qitla, di sini sampailah kepada akhirnya merupakan contoh yang Nabi SAW berikan kepada kita. Ihsan yang sepatutnya kalian lakukan itu bagaimana? Jadi contoh yang Nabi berikan di situ ialah tentang cara membunuh, cara menyembelih, kan? Jika sekiranya seseorang itu dia nak membunuh, maka dia perlu membunuh dengan cara yang baik. Dan kalau sekiranya dia ingin menyembelih binatang yang halal untuk dimakan dengan cara yang baik. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahawa bukan sahaja kita sesama manusia, tetapi kita dengan sesama makhluk yang lain iaitu haiwan, perlu juga ada kebaikan yang dilakukan kepadanya. Baik, di sini saya lihat kepada zahir hadisnya yang dipetik daripada kitab-kitab syarah hadis. Kita dapati bahawa zahir hadis di sini menunjukkan bahawa ihsan berbuat baik dalam semua perkara adalah dituntut. Jadi dalam setiap perkara yang ingin kita lakukan, kebaikan perlu diletakkan di tempat yang pertama. Sebab tu bila kita belajar,
tentang hadis-hadis yang lepas kan, kita ada belajar tentang marah, kita ada bercakap ataupun kita ada berbincang tentang berbuat baik, berkata baik, jaga lisan. Ini semua adalah kebaikan yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Jadi apa pun kita nak lakukan, iaitu daripada sudut pertuturan kita, tindakan, nak marah, kan kita dah belajar ya pada bulan 2 bulan yang lepas. Kita ingin marah, kita nak meluahkan perasaan kita, kita ingin mungkin kita ingin menegur. Semuanya perlu dilakukan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik bermakna yang mengikut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah etika orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gini kan, man kana yu'minu billah, ini adalah hadis kita yang ke-15. Yang telah kita bincangkan di awal tahun, bila kita buka kuliah kita ni kan ataupun program kita ni, kita mulakan dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Saya ingin berikan contoh dengan hadis ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari kiamat? Nabi kata apa? Falyakul khairan. Hendaklah dia berkata yang baik. Au li yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, Nabi ingatkan kepada kita, hendaklah dia menjadi insan yang berkata baik ataupun dia diam. Dalam hadis yang sama, Nabi kata apa? Falyukrim daifah. Hendaklah dia memuliakan tetamunya. Lagi apa lagi? Falyuhsin ila jarih. Hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Ada juga dengan ungkapan kata yang sedemikian. Jadi sekarang kita nampak begini, orang yang beriman, iman ini adalah amalan hati kita. Okey? Amalan hati, sebab iman itu diletakkan dalam hati kita ini. Jadi bagaimana kita nak merealisasikan iman? Menerusi tindakan, tingkah laku. Sebab itu, bila Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari kiamat, Nabi letakkan contoh di situ dengan tindakan. Falyakul khairan. Dia berkata baik. Ini adalah amal perbuatan kita. Amal perbuatan yang merealisasikan keimanan yang baik dalam hati seseorang. Jadi kalau kita nak lihat sama ada iman seseorang itu dia baik ataupun tidak, dia kebiasaannya dilihat daripada tindakannya, perbuatan baiknya. Jika dia berkata baik, insya-Allah baiklah iman dia. Okey, kalau dia tu memuliakan orang lain, menghormati orang lain, contoh berbakti kepada kedua ibu bapanya, menghormati, menjaga hubungan baik sesama saudara, ini kita panggil sebagai perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik ini, Nabi SAW kata, ia merupakan bukti keimanan seseorang yang ada dalam hati dia. Bahkan bukan tentang keimanan semata-mata, tetapi ianya merupakan bukti baiknya keislaman yang ada pada diri seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, bila Nabi kata innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan pada setiap perkara, ianya merangkumi setiap genap aspek kehidupan kita. Contoh, bila kita menjadi seorang anak, kita menjadi anak yang baik. Bila kita menjadi seorang pekerja, kita menjadi pekerja yang baik. Bila kita menjadi seorang isteri, kita menjadi isteri yang baik. Bila kita menjadi seorang ibu, bapa, kan, ibu dan bapa, kita menjadi ibu bapa yang baik. Makanya kebaikan tidak boleh dipisahkan daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu, Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang berlaku baik ini ataupun melakukan kebaikan ini dalam dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90. Allah kata, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita ini berlaku adil dan juga berbuat kebaikan.
menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat baik. Okey, Allah suruh kita buat perkara yang baik dalam kehidupan. Bermakna ia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat yang lain iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kecintaannya kepada siapa? Kepada orang yang melakukan kebaikan. Sebab itu di sini bila Allah suruh kita buat baik, dalam surah Al-Baqarah ayat 195 ini, Allah kata wa ahsinu, dan hendaklah kalian berbuat baik. Kemudian Allah kata apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Jadi kita ada dua ayat Al-Quran yang menyokong hadis Nabi SAW di sini. Bila Nabi kata Allah menetapkan kebaikan pada semua perkara, kita kuatkan ia dengan ayat Al-Quran surah An-Nahl dan juga dalam surah Al-Baqarah itu tadi, menunjukkan berbuat baik ini merupakan satu tuntutan dalam agama kita. Dan tidak pernah rugi orang yang sentiasa ingin melakukan kebaikan. Di dalam surah Yunus pada ayat yang ke-26, Allah Subhanahu Wa Taala ada menceritakan kepada kita tentang ganjaran orang yang berbuat baik. Okey, saya letak di sini surah itu, ayat tersebut saya tidak letakkan di dalam slide saya ya. Jadi boleh dicatat di buku nota masing-masing. Dalam surah Yunus pada ayat yang ke-26, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata begini. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang yang dia berbuat baik, okay, ada pada mereka itu kebaikan dan tambahannya. Husna wa ziyadah. Sebentar ya, kenapa dengan pen saya ni je? Ini yang satu. Dua, Allah kata ziyadah. Orang yang dia buat baik, Allah berikan kebaikan kepada dia, wa ziyadah. Kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, dia kata gini, bila orang dia buat perkara yang baik, Allah kata orang itu akan mendapat pahala kebaikan. Dan orang tersebut juga dia akan mendapat tambahan pahala. Apakah yang dimaksudkan dengan tambahan pahala di sini? Tambahan pahala di sini dijelaskan kepada kita sebagai sesuatu pahala yang berlipat ganda. Daripada 10 kebaikan hinggalah kepada 700 kebaikan. Itu yang mana kita dapat, wallahu a'lam bissawab. Kita tak tahu. Yang penting yang kita faham sekarang di sini, bila kita melakukan kebaikan, Allah akan berikan kepada kita dengan 10 kebaikan pahala. Tapi Allah boleh tambah? Yes, Allah boleh tambah. Bahkan Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia menjelaskan pada pentafsirannya, seseorang itu dia juga akan memiliki ganjaran yang lebih daripada hal tersebut, iaitu tentang 10 hingga 700 pahala kebaikan. Dia boleh mendapat ganjaran syurga, dan ada juga pahala ataupun ganjaran yang Allah rahsiakan daripada pengetahuan kita. Maka itulah yang dimaksudkan dengan waziyadah dan tambahan yang Allah sebutkan dalam surah Yunus pada ayat yang ke-26 bagi orang yang melakukan kebaikan. Malah bukan itu sahaja. Bila kita merujuk kembali kepada surah yang sama, ayat yang sama, Allah menyambung firman-Nya dengan satu lagi, dengan beberapa lagi pahala ataupun ganjaran yang Allah berikan. Iaitu Allah kata apa? Wala yazhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Dan tidaklah nanti di hari kiamat wajah mereka diliputi dengan debu dan kehinaan. Cantik. Orang yang dia buat baik, Allah berikan kepada dia dengan kebaikan dunia dan akhirat. Allah lipat gandakan pahala bagi diri dia. Allah kurniakan bagi dia dengan syurga. Bahkan ada pahala ataupun ada ganjaran yang Allah rahsiakan bagi orang tersebut di padang mahsyar kelak. Imam Ibn Kathir rahimahullah kata begini, di padang mahsyar kelak,
wajah orang yang sentiasa melakukan kebaikan ini, dia tidak akan diliputi dengan debu. Bermakna wajahnya sangat berseri-seri. Wala zillah, dan tidak ada kehinaan yang akan tertimpa kepada orang yang melakukan kebaikan semasa hayatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi firman-Nya dalam ayat ini. Allah kata begini, ulaika ashabul jannah. Mereka semua itu orang yang melakukan kebaikan tersebut yang tidak ada debu di wajahnya ketika di padang mahsyar kelak, yang mana pada waktu itu tidak ada kehinaan yang tertimpa pada diri dia. Mereka itu adalah penghuni syurga. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni syurga, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam syurga tersebut. Subhanallah. Inilah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sentiasa ingin melakukan kebaikan dalam segenap aspek kehidupannya. Maka sebab itu, bila kita lihat pada slide saya yang berikutnya, kita ni bila kita nak buat perkara yang baik, dia mesti dilihat pada banyak sudut. Buat baik ni bukan hanya kita nampak satu tu saja kita buat. Sebab tu di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wa Al-Hikam, ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia memberikan pelbagai macam kategori perbuatan baik yang bila saya baca syarah itu, subhanallah, kita nampak betapa luasnya kebaikan yang ada di sekitar kita ini yang perlu kita kejarkan, yang perlu kita sentiasa berada dalam keadaan tersebut. Jadi kita lihat begini, pertama, bila seseorang dia melaksanakan perintah Allah, okey, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Bila seseorang yang beriman kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, itu adalah kebaikan yang dia lakukan. Bagaimana dia melaksanakan perintah Allah itu? Bila dia menyempurnakan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan pada diri dia. Itu adalah baik bagi dirinya. Contoh, kita baru saja berlalu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, apa yang wajib bagi diri kita? Berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang dia melaksanakan ibadah puasa kerana keimanannya kepada Allah, imanan wahtisaban, keimanannya kepada Allah, mengharap ganjaran pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha melaksanakan ibadah puasa itu dengan sungguh-sungguh dan menjaga ibadahnya supaya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita panggil sebagai kebaikan ketika seseorang melaksanakan perintah Allah. Okey? Itu yang pertama. Harapnya faham ya contoh itu. Yang kedua ialah meninggalkan larangan Allah. Okey, boleh bagi saya contoh meninggalkan larangan Allah bagaimana? Siapa ada bersama dengan saya di sini? Penat ya cakap sendiri kan? Okey. Boleh bagi saya contoh meninggalkan larangan Allah itu bagaimana? Ada ramai bersama dengan saya. Okey, Liza. Boleh bagi contoh Liza? Ataupun Kak Nur kita, Kak Zah, Kak Aisyah ada di situ. Okay. Cik Salimah kita pun ada. Siapa? Kak Siti kita. Siapa? Kak Zainab. Kak Zainab tak apa. Panggil Kak Zainab dan tahu Ustazah mana kan dengan duduk sini. Tengok kita punya ni kan. Tiba-tiba panggil Kak Zainab. Okey. Ada tak? Meninggalkan larangan Allah. Beri saya contoh. Perbuatan apa? Okey, bagaimana kita meninggalkan larangan Allah ataupun contoh-contoh yang menunjukkan bahawa kita ni sedang meninggalkan larangan Allah. Tidak solat. Okey, ada contoh yang lain? Terima kasih Diana. Ada contoh yang lain? Tinggalkan maksiat. Itu betul. Contoh yang lebih spesifik. Macam tadi kan Diana dia kata tidak solat. Itu spesifik nampaknya. Ada contoh tu jelas. Tidak mengumpat. Okey, Kak Sarima kita. Tidak mengumpat. Terima kasih Kak Sarima. Mungkin Liza kata apa tadi? Tak bercakap bohong. Cantik juga. Okey, Cik Combi kita. Derhaka ibu bapa. Oi, kalau Cik Acik ni derhaka ibu bapa je lah. Senang aja contohnya kan. Derhaka ibu bapa je lah, senang. Okey Fiza, menderhaka kepada orang tua. Sama juga sama dengan Cik Combi kita.
Ada tak yang lain? Putuskan silaturahim. Cantik. Banyak contoh yang diberikan kepada saya di ruangan komen di situ untuk menunjukkan bahawa itu adalah perkara dosa, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita meninggalkan perkara tersebut, contoh tadi apa tadi contohnya? Derhaka kepada ibu bapa. Allah kata berbuat baik, wabil walidaini ihsana. Dalam Al-Quran Allah beritahu kepada kita, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Itu bermakna perintah. Kalau diletakkan di poin yang pertama boleh juga. Okey, tapi bila masanya masuk kepada yang kedua, bila kita tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Bila kita tidak melaksanakan perbuatan tersebut, kita buat maksiat. Okey, sekarang kita ni tak nak menjadi seorang Muslim yang buat perkara itu. Maka kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang meninggalkan larangan Allah, dia akan meninggalkan larangan itu zahir dan batin. Ini kita panggil ia sebagai kebaikan. Bagaimana? Okey, kita ambil contoh tadi kan. Kita sekarang tinggalkan perbuatan menderhaka kepada ibu bapa. Okey, bermakna begini. Di hadapan ibu bapa kita, kita baik. Di belakang ibu bapa kita, kita juga baik. Nampak ya? Maknanya sempurna. Perbuatan meninggalkan larangan Allah itu. Kita tak depan mak kita baik, dia belakang mak kita bukan main lagi. Kita kata, alah menyusahkanlah orang tua ni. Ni contoh menyusahkanlah orang tua ni kan. Cakap tak berhenti-berhenti, menyampah lah, tak apalah buat macam mana dah mak kita, sabar je lah. Bukan gitu. Jadi maknanya di sini, kita zahir dan batin ya, depannya baik, di belakang ibu kita juga kita baik. Jadi maknanya kita melaksanakan perbuatan tersebut. Maknanya kita melaksanakan, meninggalkan perintah Allah itu dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi bila seseorang dia berjaya melakukan hal itu, kita panggil ini adalah kebaikan yang ada pada diri seseorang. Contoh lagi tentang mengumpat itu tadi. Kita tak kata depan orang kita cakap baik, kan? Lepas tu belakang orang kita pun kutuk dia. Jadi kalau kita kata kita nak tinggalkan perbuatan mengumpat itu, tinggalkan ia secara total, sepenuhnya. Jadi depannya sama, belakangnya pun sama, sedemikian. Barulah kita kata ini adalah kebaikan ketika seseorang dia meninggalkan larangan Allah. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga. Yang ketiga ialah muamalah yang baik. Sesama manusia, saya rasa perkara ini adalah perkara yang jelas kepada kita. Seseorang yang dia memiliki muamalah yang baik sesama manusia, bermakna dia adalah orang yang sangat menunaikan hak sesama manusia. Hak-haknya itu ialah kita tidak dengki kepada dia, kita tidak berbohong kepada dia, kita tidak mengkhianati, kan? Kita sentiasa berlaku baik kepada dia, bila dia susah kita bantu. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang kita panggil sebagai muamalah yang baik sesama manusia. Jadi bila kita ni hidup, kita tak boleh hidup sendiriannya, okey? Jangan kata tak apa, saya seorang-seorang pun boleh hidup. Tak. Kita hidup sangat memerlukan orang di sekitar kita. Jadi kita tak boleh sombong. Bila kita hidup dengan satu perkataan yang kita kata, tak apalah, aku ni boleh hidup sendirilah, tak ada orang pun tak apa, seorang-seorang pun tak apa. Tidak boleh berkata sedemikian. Kita memerlukan insan di sekeliling. Dalam keadaan kita sangat memerlukan insan di sekeliling kita untuk kita menjalani kehidupan ini, itulah yang kita panggil sebagai perbuatan-perbuatan baik terrealisasi pada hubungan tersebut. Jadi kita tak nak hidup ni dalam keadaan yang bergaduh, dalam keadaan yang penuh kucar kacir, dalam keadaan yang sikit benci, sikit sakit hati. Okey, kita tak nak hidup dalam keadaan yang sedemikian. Kita ingin hidup dalam keadaan yang aman, damai, penuh dengan kasih sayang. Jadi, insan yang menjaga hubungan silaturahimnya dan juga ukhuwah. Silaturahim dengan ukhuwah berbeza. Okey, apa beza ukhuwah dan silaturahim? Boleh letakkan di ruangan komen, saya nak lihat jawapan daripada penonton kita. Apa beza ukhuwah dan silaturahim? Kenapa ada perbezaan itu? Simple-simple pun okeylah, tak apa. Saya nak lihat jawapannya.
Sebab tadi kan contoh Liza kata putuskan silaturahim itu adalah perbuatan dosa. Jadi kita kena tinggalkan. Okey, so sekarang ni kita nak menjaga hubungan baik kita sesama manusia. Betul, silaturahim keluarga. Okey. Lagi? Silaturahim itu adalah keluarga. Kalau ukhuwah sahabat. Oh, dia seorang tackle soalan ni. Okey, silaturahim adalah keluarga, ukhuwah adalah sahabat. Silaturahim ini ialah hubungan kita sesama keluarga yang ada pertalian darah. Okey, kita dengan seseorang. Jadi kita panggil ia sebagai hubungan silaturahim. Tetapi kalau kita dengan kawan kita, contoh kawan kita di tempat kerja, jiran, contoh lagi apa kita belajar kan, kalau kita pergi masjid, kita ada jemaah masjid, kemudian kawan kita kat sebelah ni, kita tak panggil itu silaturahim, tapi kita panggil ukhuwah Islamiah. Adanya hubungan ikatan persaudaraan sesama Muslim, sesama Islam. Namun sama ada ianya ukhuwah Islamiah ataupun silaturahim itu, kedua-duanya perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Bila kita menjaga muamalah kita sesama manusia, tidak kira sama ada keluarga ataupun bukan keluarga, maka itulah kebaikan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis kita pada malam ini. Jadi kalau kita nak bincang tentang sesama manusia ni, banyaklah, dan saya yakin ramai antara kita yang memahami tentang bagaimana nak menjaga hubungan sesama manusia tu. Dan tadi pun saya dah sebutkan secara umum, iaitu tidak dengki, tidak berbohong, menolong satu antara lain, kan? Ada simpati, empati, semua itu perlu ada. Bila ianya ada, insya-Allah baiklah kita untuk menjaga hubungan sesama manusia itu tadi. Baik, yang keempat ialah perilaku baik terhadap haiwan. Ini cantiknya dalam hadis kita pada malam ini. Nabi SAW ketika Nabi memberikan contoh, Nabi tidak berikan contoh tentang hubungan baik sesama manusia. Tetapi Nabi memberikan contoh kepada kita bagaimana kita ni terhadap haiwan. Untuk menunjukkan bahawa perkara baik ini sangat luas. Sebab kalau tak diberikan contoh tentang menyembelih ataupun membunuh tadi kan, kita ni akan rasa buat baik ni dengan manusia je lah. Kalau dengan haiwan ni tak payah, sebab dia tak ada akal lah, dia tak ada perasaan, mungkinlah kita kata, alah binatang bukannya ada perasaan, sudahlah tendang, macam tu kan. Kita kalau tak suka anjing, memanglah kita kata anjing ni, kita kalau orang Islam dia agak sensitif sedikit. Susah kalau tersentuh dan sebagainya, kerana kita ada cara untuk kita membersihkan bila kita ni bermuamalah ataupun kita ni ada hubungan dengan anjing tu lah. Kita tak boleh lah bila kita nampak anjing tu kita tendang. Kerana apa? Tak suka, benci, tendang anjing tu tepi jalan kan. Ini merupakan satu perilaku yang tidak baik. Sedangkan bila Nabi kata Allah dah tetapkan kebaikan itu pada semua perkara, bermakna perkara yang mungkin bagi saya kita suka ataupun kita tidak suka, kesemuanya itu perlu ada hal yang baik di dalamnya. Contohnya haiwan tu tadi. Sebab itu dalam hadis ini sebenarnya Nabi SAW juga ingin mengajarkan kepada kita bahawa manusia bukan hanya perlu buat ataupun melaksanakan kebaikan sesama manusia, tetapi dia juga perlu berbuat baik kepada haiwan. Dan Nabi memberikan kepada kita dengan contoh menyembelih haiwan yang halal untuk dimakan itu tadi. Nabi kata apa tadi? Tajamkan pisaunya dan segerakan sembelihannya. Bermakna dilarang untuk kita menyakiti, dilarang untuk kita buat perkara yang tidak baik kepada haiwan yang hendak kita sembelih. Dengan kata yang lain begini, saat kita hendak menamatkan bukan riwayat kesan degil, nak menamatkan riwayat binatang yang halal untuk kita makan itu tadi, diperintahkan supaya berbuat baik, apatah lagi saat binatang itu dia hidup. So di sini kita nampak indah agama ini, dia mengajarkan kepada kita saat kita berhadapan dengan binatang yang bernyawa, perlu dihadapi dengan baik, apatah lagi saat kita hendak menyembelih haiwan tersebut. Dalam kedua-dua keadaan. Sama juga
tadi kan dalam hadis itu Nabi ada sebut tentang membunuh. Membunuh ini ia boleh kita aplikasikan pada manusia dan juga pada haiwan. Okey, bila Nabi kata hendaklah kalau kamu hendak bunuh maka bunuhlah dengan baik. Contohnya di kalangan para ulama syarah hadis mereka kata membunuh di situ bermaksud ialah kalau berlaku peperangan. Okey, dalam peperangan ni biasa je mesti ada pembunuhan. Jadi bila kita nak membunuh musuh itu dia mesti bunuh dengan cara yang baik. Tidak boleh menyeksa musuh. Contoh yang lain, kita ada hukum qisas. Kita ada hukum hudud dalam agama kita. Yang mana boleh melibatkan nyawa. Contoh rejam sampai mati. Apa lagi? Contoh hukum qisas, kalau nyawa dengan nyawa. Dalam keadaan yang sedemikian, agama ini memerintahkan untuk dilakukan dengan cara yang baik. Tidak boleh antara contoh yang diberikan di kalangan para ulama hadis ialah kita tidak boleh menamatkan kehidupan manusia ataupun haiwan dengan membakarnya hidup-hidup. Ini larangan. Larangan daripada Nabi SAW. Nabi melarang kita membakar manusia. Kalau kita dalam peperangan pun tak boleh bakar rumah dia, bakar penghuni rumah tu hidup-hidup. Ini larangan Nabi SAW. Dan Nabi SAW larang juga kita membakar haiwan hidup-hidup. Kalaupun haiwan itu kita kata, haiwan ni jahat, tak boleh untuk kita bunuh haiwan tu dengan membakar dia hidup-hidup sedemikian. Itu adalah larangan yang terdapat banyak dalam hadis-hadis baginda SAW. Sebagai bukti untuk menunjukkan bahawa dalam keadaan kita nak membunuh, dalam keadaan kita ni nak menyembelih itu tadi, kebaikan tetap teraplikasi pada tindakan tersebut. Okey, so jadi nampak jelas kan? Maknanya semua hal ini ada kebaikannya. Sehingga di sini tadi pertama ihsan dalam menyembelih dan juga membunuh tadi saya dah terangkan di situ. Dan juga yang kedua memperlakukan haiwan dengan baik. Yang mana tadi tidak bolehlah kita menendang haiwan tersebut ataupun kita biarkan haiwan itu kelaparan, sedangkan di sana ada hadis Nabi SAW yang lain. Nabi ingatkan kepada kita tentang seorang wanita yang mana dia diazab, dia dimasukkan dalam api neraka kerana seekor kucing. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita tentang kisah seorang wanita yang mana dia mengazab seekor kucing. Nabi kata, wanita ini dia ikat kucing tersebut. Dia ikat kucing tersebut, dia kurung kucing tersebut dan dia tidak melepaskan kucing itu walaupun untuk kucing tersebut dapat makan binatang-binatang, haiwan-haiwan untuk dia meneruskan kehidupan. Hatta matat, Nabi kata, sehinggalah kucing tersebut mati. Wanita yang melakukan perbuatan itu, Nabi kata dia adalah wanita yang dimasukkan dalam api neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi katakan wanita itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita bahawa begini, ketika kita ni dengan haiwan, kita tak boleh nak memperlakukan dia dengan sesuka hati kita. Kita perlu menjaga kebajikan haiwan tersebut. Kalau contoh tadi kan, Nabi berikan kepada kita dengan contoh wanita yang dia mengikat kucing, seekor kucing. Dia kurung kucing itu, bahkan dia tak lepaskan kucing tersebut. Kita kalau tak nak pelihara, kalau tidak mahu jaga, lepaskan kucing itu. Bagi dia makan, dia boleh cari makan dia sendiri. Itu yang Nabi kata, dia tak melepaskan, wanita itu tidak melepaskan kucing tersebut sehingga kucing itu dapat makan serangga-serangga. Kenapa kucing makan serangga? Sebab dia nak meneruskan kehidupannya. Tapi kalau sampai begitu sekali keadaannya, iaitu mengurung, tak nak lepaskan, dah tak nak jaga. Kan? Ikat, kemudian tak nak lepaskan sampai kucing itu mati. Ini adalah bentuk penganiayaan yang menyebabkan seseorang boleh masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia adalah sesuatu yang bernyawa. Sebab ada di kalangan para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah kita ni akan diazab ataupun kita ni akan dikenakan dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala kerana binatang ni? Nabi kata apa? Setiap yang memiliki nyawa itu memiliki mafhum hadisnya, dipanggil Nabi sebagai apa dalam hadis tu? Memiliki hak
untuk diberikan kerana dia adalah bernyawa. Maka sebab itu kucing, anjing, apa-apa semua ni kan, binatang-binatang ni yang ada di sekitar kita ni, kita perlu perlakukan ia dengan sebaik-baiknya. Sebagai bukti baiknya keislaman seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah bincang tadi bahawa setiap perkara bila kita lakukan kebaikan, Allah berikan kepada kita dengan ganjaran. Dan sangat penting kebaikan ini dibuat sepanjang hayat kita. Kerana Nabi SAW di dalam hadis yang lain, Nabi ingatkan kepada kita, orang yang dia buat perkara yang baik, kemudian ada orang lain yang mencontohi perbuatan baik dia, maka dia akan diberikan dengan ganjaran. Bagaimana ganjarannya? Di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi kata gini, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan." Okey, kita gunakan perkataan hasanah di situ sebagai bukti kebaikan yang ada pada diri seseorang. Bila seseorang dia mencontohkan satu contoh yang baik dalam Islam, itu dalam kehidupannya sebagai seorang Muslim, falahu ajruha, maka bagi dirinya pahala. Okey, bagi dirinya pahala. Wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia pun akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan yang sama sebagaimana yang dia lakukan. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangkan sesuatu ataupun mengurangkan sedikit pun pahala yang ada pada orang tersebut. Tadi kan saya beri contoh pasal kucing kan? Okey, kita nampak gini. Ada seseorang kita nampak dia pelihara kucing. Okeylah, contoh saya pelihara kucing, tapi saya tak pelihara kucing contohnya. Saya pelihara kucing. Saya jaga kucing itu dengan baik, saya jaga kebajikan dia, berikan makan, hantar dia pergi vet ke bila dia sakit dan sebagainya, kita jaga sungguh-sungguh. Ada seseorang yang melihat perbuatan baik kita ini, yang menjaga kucing itu. Dia pun mengikuti cara kita yang baik tersebut menjaga kucing tersebut. Bila seseorang itu mengikut kebaikan yang kita buat terhadap kucing itu, kita dapat pahala. Dan kita juga akan dapat pahala yang diperoleh oleh orang itu tadi. Tanpa, Nabi kata tanpa sedikit pun mengurangkan pahala orang tersebut. Ini pentingnya kebaikan dalam hidup kita. Bila kita jadi baik, bila kita menunjukkan kebaikan di mana sahaja kita berada, dalam keadaan apa jua dalam kehidupan ini, lalu ada orang lain yang melihat kebaikan itu, Masya Allah, dan ramai orang yang mengikut kebaikan tersebut, ia adalah perkara yang sangat bermanfaat bagi diri kita. Lebih-lebih lagi, kita sekarang ini kan, kita kata kita ni pada konteks social media. Kita buat banyak perkara. Kadang-kadang kita rakam kebaikan-kebaikan itu. Dan kita letak mungkin di IG story kita. Okay, sekarang lah kita kata orang main TikTok, Ustazah, IG ni dah kurang sikit. Okay, ataupun kita letak di Facebook kita kan. Di situ kita berikan satu contoh kepada orang ramai. Dan biasanya yang ada di ruangan Facebook, Instagram ataupun TikTok ni kebiasaannya adalah teman-teman kita, saudara mara kita. Okay? Mereka melihat kebaikan yang kita lakukan. Dengan satu kebaikan yang kita buat, lalu dilihat oleh ramai orang. Dan ramai orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat pahala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi. Jadi rugi tak bila kita buat baik? Tak pernah rugi. Kita akan jadi orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Maka sebab itu di sini, pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan pada malam ini. Okey? Pertama, ihsan, iaitu berbuat baik adalah tuntutan dalam agama Islam. Islam hadir dalam kehidupan kita ini, ia merupakan satu lifestyle, okey, gaya hidup bagi orang yang beriman.
Kerana dalam agama ini, ianya mengaturkan, memberikan satu peraturan, panduan daripada, maaf saya sebut begini, sejak kita celik mata ni sampailah kita meninggal dunia nanti. Islam memberikan panduan yang baik-baik bagi diri kita untuk dilakukan. Sebab itu, dalam agama ini sentiasa mengajar kebaikan. Kalau kita buat perkara yang jahat, Islam tak mengajar perkara yang jahat tersebut. Jadi kalau kata, oh agama ajar macam ini, sedangkan perkara itu adalah perkara yang jahat, kita nampak jelaslah orang itu yang salah, bukan agamanya yang salah. Okey, baik, seterusnya. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagai seorang yang memiliki jawatan, kita buat baik kepada orang yang berada di bawahan kita, iaitu pekerja-pekerja kita. Sebagai pekerja, kita baik dengan majikan kita. Ni contohnya. Sebagai pekerja juga kita berbuat baik dengan kawan sekerja kita. Sebagai pelajar, kita berbuat baik kepada guru kita. Dan juga sebagai guru, kita berbuat baik kepada pelajar kita. Ibu, bapa berbuat baik kepada anak-anaknya. Anak-anak berbuat baik kepada ibu bapa. Cycles dia, pusingannya, dia terus berjalan tanpa henti sehingga kita mati. Sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Sesiapa sahaja yang hidup di atas muka bumi ini, yang berada di atas maupun yang berada di bawah, dan apa jua status hidup dia, apa jua jawatan yang dia sandang, dia perlu menjadi seorang yang sentiasa melaksanakan kebaikan sehingga dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kerana bila kita nak buat baik semasa kita ada nyawa, setelah kita meninggal dunia, kita langsung tidak ada peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita nak kejarkan kebaikan itu, masa kita hidup inilah, buat banyak kebaikan. Pesan saya, jangan bosan buat perkara yang baik. Sebab macam ginilah, selalu orang kata kepada saya, Ustazah, kita ni buat jahat orang cakap, kita buat baik pun orang cakap. Lumrah hidup. Kan? Lumrah hidup. Kita baik, orang cakap. Kita jahat, lagi orang cakap. Cakap tu maksud saya, kalau kita baik orang cakap tu, orang cakap benda yang tak baik lah. Orang kata, tengok tu, sikit-sikit nak tunjuk buat baik. Kan? Tengok tu, macam tak ikhlas je. Padahal kita buat benda yang baik, tapi orang tetap cakap. Itulah nak menunjuklah tu, macam bagus sangat. Bajet soleh-solehah lah. Orang cakap kita begitu. Kita terasa hati kan? Bila kita buat baik, kita tolong orang, kita bersedekah, kita solat, mungkin kita berhijab, kita cuba menjadi seorang suami yang baik lah. Mungkin dulu kita tak berapa nak baik, kemudian isteri kita pun pelekehkan kebaikan kita. Sudahlah. Okey, sabar. Jangan bosan. Teruskan. Kita ni kan hidup macam ni. Jangan jadi orang yang termakan dengan kata-kata manusia. Dalam hidup kita ni, kita buat baik. Teruskan kebaikan itu. Walaupun orang tak puji kebaikan yang kita buat. Teruskan berbudi, walaupun tiada puji yang manusia beri dalam hayat kita ini. Sebab yang kita inginkan dalam hidup bukan kata-kata manusia. Yang kita inginkan dalam hidup ini adalah pujian daripada Yang Maha Esa. Kena ingat itu. Jadi kalau ada orang dia kata kita pelbagai macam kata nista yang mungkin menggores hati kita sehingga kita rasa kita nak berhenti daripada melakukan kebaikan. Cuba kita muhasabah kembali keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan berada di atas jalan untuk mencari keridaan Allah. Kerana yang memberikan ganjaran pahala bukan manusia. Yang memberikan ganjaran pahala itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah. Orang puji ke, orang tak puji ke, yang penting kita tahu kita nak jadi baik,
Kita nak jadi manusia yang benar-benar melaksanakan perintah Allah yang memerintahkan kita agar menjadi baik sehinggalah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Okey? Baik, seterusnya pengajaran kita yang kedua terakhir, berlaku baik kepada haiwan. Sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan kepada kita itu tadi. Kalau kita mungkin kita kata kita geli dengan kucing, kan ada orang dia takut kucing, saya faham. Dia takut kucing, dia takut dengan walaupun bagi kita comel lah, cute, tapi ada orang takut, ada orang geli. Namun itu bukan bermakna kita boleh menyeksa binatang tersebut. Kita kalau tak suka, kita geli, kita takut, kita perlu get rid dia ataupun kita perlu ketepikan ia dengan cara yang baik. Okay, jangan sampai kita bunuhlah kan binatang tersebut. Ini merupakan perkara yang tidak diajarkan oleh agama. Berbeza kalau lipas tu lain lah. Itu kan kalau lipas tu kita spray dia sampai dia kering, itu tak apa. Sebab itu dalam kategori fuwaisik, Nabi berikan keizinan untuk kita hapuskan binatang-binatang yang perosak. Jika binatang yang perosak, tikus, ular, ni semua kan, ini adalah masuk pada kategori yang dibenarkan untuk kita bunuh, untuk kita hapuskan. Tapi masih lagi dengan cara yang baik. Tak boleh untuk kita bakar. Contoh, ada sebuah hadis Nabi kata, bila Nabi nampak bekas sarang semut yang dibakar, Nabi marah. Nabi kata, siapa yang buat ni? Nabi kata, kita tidak boleh untuk menggunakan cara iaitu membakar dengan cara Allah, kerana yang menggunakan api itu hanyalah yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik, seterusnya yang terakhir di sini, sentiasa dalam kebaikan sepanjang hayat kita. Okey, so dalam apa pun keadaan, teruskan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana yang saya sebutkan itu tadi, sama ada orang puji ataupun orang tidak puji, tak mengapa. Yang penting kita nak cari redha Allah. Manusia yang mencari redha Allah itulah manusia yang saya kata dia beruntung dunia dan akhirat. Maka sebab itu dalam hidup ini kita doa sebanyak-banyaknya sebagaimana yang Nabi SAW berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dengan kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Kita inginkan kebaikan di dunia, bagaimana? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan semasa hayat kita. Maka daripada situlah kita akan peroleh kebaikan di akhirat. Dia tidak berguna kalau kita minta kepada Allah nak baik dunia akhirat, tapi kita sendiri tidak berusaha untuk melakukan kebaikan. Kita nak baik dunia dan akhirat ialah dengan berbuat baik ketika kita masih hidup ini. Kemudian bila kita berpindah ke fasa akhirat kita, maka akan baiklah kehidupan akhirat kita yang membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa dan juga motivasi diri yang tinggi untuk terus mengikuti pengajian e-hadis kita di bulan hadapan. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.